الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, di dalam satu hadis yang direkodkan oleh Al-Imam Nasa'i dan Al-Imam Tirmizi dalam sunan mereka, melalui jalur sanad daripada seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar itu sekalian di antara salah seorang sahabat Nabi yang mana beliau ini sekalian orang yang sangat bermulazamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan kata Imam Az-Zahabi dalam As-Siyar A'lamul Nubala mengatakan bahawa sahabat Nabi yang banyak ataupun nak dilihat bagaimana Nabi lakukan satu perkara, tengok Ibnu Umar buat apa. Kerana betapa iltizamnya, bersungguh-sungguhnya Ibnu Umar ini dalam melaksanakan apa yang Nabi ajak dekat dia. Satu hari ada seorang sahabat dia, yakni sahabat Ibnu Umar, mendapat maklumat bahawa dia sedang nak bermusafir. Maknanya sahabat Ibnu Umar nak bermusafir. Kemudian Ibnu Umar udnu minni waddi'ka, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuwaddi'na. Bila dia dengar sahabat dia nak bermusafir, Ibnu Umar dia teringat, oh dulu Nabi pernah ajak, Nabi pernah panggil dia ketika Ibnu Umar nak musafir. Lalu Nabi SAW mengajar satu doa kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar ingat benda tu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu ingat doa yang pernah diajar oleh Nabi SAW kepada orang yang sedang nak bermusafir. Tuan-tuan, dalam mazhab Syafi'i, siapa yang lebih 82 km ke atas maka dibolehkan untuk melakukan solat jamak qasar dalam mazhab kita. Maka tuan-tuan dirahmati oleh Allah SWT, urnu minni waddi'. Dia kata, hang Maisah dekat dengan aku nak ajak satu doa yang pernah diajar oleh Nabi SAW. Apa doa Nabi ketika mana orang sedang bermusafir? Astaudi'ullaha dinak wa amanatak wa khawatim amalik. Ini doa dia. Baru semalam saya bergegas, orang kata apa, melepaskan orang nak pergi Mekah. Baru semalam pukul 12 malam ni, main kalut-kalut pagi tadi ni, main daripada Sungai Petani, duk pening-pening lagi. Dalam duduk bagi tu, kawan jemaah suruh ustaz bagi tazkirah pula. Dalam duduk kelang kabut kita nak pergi ziarah orang, nak pergi apa Mekah malam ni di Sungai Petani. Dalam duduk kalut-kalut tu dia kuih ni, tolong bagi tazkirah. Kita pun kelang kabut nak cakap apa pun tak tahu. Tumpang teringat satu hadis ni yang saya sebut pada malam ni, diriwayat daripada An-Nasa'i dan Tirmizi. Nabi ajak bahawa ketika mana orang nak bermusafir, ajak doa ni kepada mereka. Astaudi'ullaha dinak, ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah atas keselamatan agama kamu, yakni agama orang yang sedang bermusafir ini. Maknanya Nabi nak bagi tahu kepada umatnya bahawa walaupun destinasi kita untuk pergi tersebut untuk niat bermusafir, tapi kita tak tahu proses pemusafiran itu. Sebelum nak sampai ke destinasi kita tu, kita tak tahu bagaimana keadaannya. Kadang-kadang kita mendengar benda-benda yang dilarang oleh agama. Kadang-kadang kita melihat benda yang diharamkan oleh Allah SWT. Tak sampai lagi tempat destinasi itu. Sebab itulah Nabi ajak kepada kita bahawa berdoa kepada Allah supaya Allah jaga agama kita dalam proses pemusafiran itu.
Yang kedua, wa amanatak, ya Allah berikan kesejahteraan, boleh pi dan boleh balik. Ada orang tuan-tuan sekalian pi elok sihat, balik-balik tuan-tuan tak ada lah. Bawa kereta elok tuan-tuan, tengok-tengok trailer main belah. Na wa khawati ma'amalik, ya Allah kalau pemusafiran ini pemusafiran yang terakhir, maka kau khatamkan ataupun kau habiskan amalan dia ni dengan amalan yang baik. Oh, kita tak tahu. Sebab tu ini doa yang pernah diajar oleh Nabi SAW. Sebab tu dalam riwayat yang lain, Anas bin Malik pernah beritahu, ya, satu hari ana rajulan qala ya Rasulullah inni uridu an usafiru fa'awsini. Ada seorang sahabat Nabi, dia jumpa dengan Nabi SAW. Dia kata, aku nak bermusafir ni ya Rasulullah, tolonglah nasihat dekat aku. Kemudian Nabi kata, qal alaika bitaqwallah, ke atas kamu bertakwalah kepada Allah. Tu dalam nak musafir tu, Nabi pesan supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biar kita perjalanan jauh ni, penat lelah kita ini dinilai ibadat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dikira maksiat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Alaika bitaqwallah wa takbiri ala kulli syarafin, dan bertakbirlah kepada Allah jika kalian berada di tempat yang tinggi. Maknanya pada pagi subuh ni tuan-tuan sekalian, di antara salah satu sunnah yang Nabi ajak dekat kita, apabila kita duduk di tempat yang tinggi, sama ada naik jambatan ke, sama ada kita naik kapal terbang ke, sama ada kita naik atas bukit ke sebagainya, Nabi ajak wa takbir ala kulli syarfin, bertakbirlah kepada Allah ketika mana kita duduk di atas tempat yang tinggi. Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwadi bi Syarah Sunan Tirmizi, apabila mensyarahkan hadis ini tuan-tuan sekalian, kenapa Nabi SAW ajak dekat kita supaya bertakbir apabila kita duduk di tempat yang tinggi. Menurut Mubarakfuri mengatakan bahawa kebiasaan manusia apabila dia duduk tinggi sikit daripada orang lain, perasaan angkuh dan sombong itu ada dalam diri dia. Sebab tu nak buang benda ni, nak buang, nak kena hakis, nak kena buang sifat sombong dan juga ya rasa hebat daripada orang lain ni. Jangan takbir kepada Allah SWT. Kita naik flight contohnya tu segala, naik atas kapal terbang nak pergi ke Mekah. Ya, nak pergi ke Mekah, kita baca hadis ni, kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi janganlah derah sangat. Silap-silap tak lagi pilot bagi arahan dengan ni. Turunlah. Pasal apa? Mengganggu orang. Jangan sampai mengganggu orang. Untuk sekadar kita ambil pahala sunnah, naik di tempat yang tinggi mengucapkan takbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, apa yang ringkas daripada hadis ini? Nombor satu, Nabi sedang bagi tahu kepada kita bahawa ukhuwah Islamiah yang sebenar ia dibina di atas doa, saling mendoakan di antara satu sama lain. Tu dah tuan-tuan, ini ukhuwah Islamiah yang sebenar. Walaupun kawan kita ni tak tahu kita sedang doa dekat dia, tapi kita angkat tangan kepada Allah supaya Allah berikan kesejahteraan kepada sahabat kita. Inilah ukhuwah Islamiah yang sebenar, yang dibina di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, mudah-mudahan mukaddimah yang ringkas itu memberi manfaat yang banyak kepada kita, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, kita sambung pembacaan kitab kita pada pagi subuh ini, kitab Talbisul Iblis karangan Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Tuan-tuan sekalian, pada pagi subuh ni kita masih lagi berbincang tentang bagaimana tipu daya iblis kepada golongan-golongan khususnya dalam bab akidah. Ya, ada orang dia meyakini bahawa akidah adalah yang betul. Tapi sebenarnya akidah yang tidak berdiri di atas ilmu, di atas petunjuk nabawi, maka sebenarnya dia sedang dikelubungi ataupun dia sedang terjerumui dalam bisikan syaitan. Baik, kita tengok tuan-tuan. Perbahasan pada pagi subuh 118, di antara mereka ada yang dihala iblis untuk melepaskan diri daripada taklid. Maknanya ada dua cara iblis nak merosak orang-orang Islam ini melalui akidah. Yang pertama, taklidnya membabi buta. Seperti yang disebut pendapat Al-Laqani, apabila dalam bab usul mesti kena ada tahu sama ada dalil naqli ataupun dalil akli. Ya. Dan ada juga kelompok yang kedua yang
dia tak taklid, tapi dia berdiri di atas teologi ataupun di atas falsafah yang jauh dengan kepercayaan Ahlussunnah wal Jamaah. Masa lagi kita akan bahas, tuan-tuan, agar mereka tidak dianggap sebagai kumpulan orang-orang awam. Ni pok-pok mengaji lah, tuan-tuan. Hak tadi pok-pok tak mau mengaji langsung. Hak ni pok-pok mengaji ni. Pok-pok belajar, pok memang kaki mengaji, tapi ilmu yang dia dapat itu menyimpang daripada Ahlussunnah wal Jamaah, kefahaman yang sebenar. Keadaan para teolog ni maknanya ahli falsafah, sangat beragam, yang majoriti mereka mengheret kepada keraguan-keraguan, dan bahkan sebahagian di antaranya ada yang terang-terang mengajak kepada ateism. Jadi pagi semua ni kita akan bahas tentang golongan pok-pok falsafah ni. Falsafah yang tidak berdiri di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang dia mengambil ilmu falsafah itu lalu dia meresap dalam bab akidah kita. Kebanyakan mereka, tuan-tuan, last sekali dia akan mengajak kepada tidak bertuhan. Itu, tuan-tuan sekalian, itu dia punya objektif jauh dia. Awal itu nampak macam Islam, cakap tentang Islam, tetapi apabila falsafah, ilmu falsafah yang dipengaruhi oleh falsafah Yunani dan Pluto itu sambil meresap dalam ilmu akidah, sebenarnya akhir sekali matlamatnya supaya tidak bertuhan. Lagi kita akan tengok bagaimana contoh-contohnya. Sebenarnya para fuqaha umat semenjak dahulu tidak berasa lemah dalam menghadapi para falsafah ini, tetapi mereka berasa tidak ada gunanya menghadapi bualan para falsafah ini, kerana Syekh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala lebih baik seorang diuji dengan segala apa yang dilarang Allah selain syirik, daripada dia mengarahkan pandangannya kepada ahli falsafah, yakni ahli kalam. Ini siapa kata, tuan-tuan? Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, tuan-tuan sekalian, kerana apa? Kerana ilmu kalam ni, tuan-tuan, dia terpengaruh dengan ilmu falsafah Yunani. Kata, Ustaz, lagu mana kita ni, tuan-tuan, yang kita duk mengaji sifat 20 ni macam mana? Baik, saya sebut begini. Adapun sifat ilmu kalam ini, sebahagian para ulama usul mengatakan bahawa, dan ini juga disebut dalam kitab Jawharatut Tauhid, di antara salah satu nama ilmu tauhid itu adalah ilmu kalam. Yang ni ilmu kalam adalah ilmu falsafah. Tetapi, tuan-tuan sekalian, ilmu falsafah, ilmu kalam itu telah ditapis, telah dipimpin oleh tokoh-tokoh sarjana dan ulama kita. Dan kalau tanya pendapat saya tentang ilmu kalam, berkaitan dengan ilmu kalam ini, saya kira bahawa ilmu kalam ini di antara salah satu khazanah ilmu. Di antara salah satu khazanah ilmu yang kalau kita tolak secara mutlak, rugi kita. Rugi kita, tuan-tuan sekalian. Kerana satu ketika dahulu, tuan-tuan sekalian, ini dalam kitab Al-Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala, apabila menyebut tentang Al-Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala, dia pernah menyebut dalam kitab Syawul Mantiq, mengatakan bahawa apabila ketika mana Khalifah Ma'mun mengarahkan untuk menterjemahkan buku-buku Yunani satu ketika dahulu ke dalam bahasa Arab, mereka golongan-golongan raja-raja pemerintah Nasrani pada ketika itu, mereka menyiapkan buku-buku falsafah Yunani ini, lalu mengirimkan kepada Khalifah Ma'mun satu ketika dahulu, sambil mereka katakan kepada pengikut Nasrani, maka mengatakan bahawa siapkanlah, dia kata, hampa tolong persiap, hampa tolong bagi buku-buku kita, buku-buku falsafah kita ni, bagi dekat pemerintahan Ma'mun, Khalifah Ma'mun, siapkan, kerana tidaklah ilmu ini masuk pada sesuatu bangsa kecuali akan menimbulkan kehancuran dan perselisihan di kalangan para ulama mereka. Maknanya apa? Ini racun. Kita bagi falsafah ni dekat mereka supaya apa? Supaya memporak-porandakan di kalangan para ulama di antara mereka.
Tetapi muncul tokoh-tokoh ulama seperti Abu Hasan Ali Al-Asy'ari, Al-Imam Al-Asy'ari, Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahimahullahu taala. Muncul tokoh-tokoh besar ini menangkis dan menjawab kembali tomahan-tomahan falsafah Yunani ini supaya tidak meresap di dalam ilmu akidah kita. Yang ni tuan-tuan sekalian, sebab tu ada puak yang terlalu ekstrim. Minta maaf, ini saya kena sebut. Ada puak yang terlalu ekstrim yang menolak secara total, secara mutlak ilmu kalam ini. Jangan. Kerana ini di antara salah satu khazanah ilmu dalam Islam. Ya. Apabila munculnya ilmu kalam, para ulama dapat membedakan mana satu yang betul, mana satu yang salah, maka muncul pula ilmu-ilmu yang baru. Ini kan khazanah Islam. Kenapa kita menolak perkembangan ilmu ini? Ya, sebab tu kata Profesor Syaraf Qudah, dia mengatakan bahawa dalam bab perbahasan tentang ilmu kalam ini, ya, diharuskan untuk kita mengambilnya. Hanya sekadarnya sahaja. Bukannya ambil itu terus secara 100% 100% lalu mengadaptasikan di dalam ilmu akidah. Hak tu tak betul juga. Ya, sehingga kan tuan-tuan sekalian sampai tak tahu beza mana satu akidah falsafah Yunani dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ini tugas-tugas ulama, tuan-tuan. Ulama lah yang tolong bagi tahu kat kita. Kita orang awam ni, tuan-tuan, kita tak tahu, kabur habis. Nah, sebab tu dalam soal ini benda-benda yang kita boleh berbeza dalam perkara tersebut, khilaf di kalangan para ulama, kita kena berlapang dada. Jangan sampai kita tuduh orang keluar daripada Islam dan sebagainya. Nah, baik. Kemudian Syekh juga berkata, maknanya Imam Syafi'i juga berkata, keputusan saya tentang tokoh-tokoh falsafah ini. Imam Syafi'i lahir 300 tahun hijrah ke bawah. Ulama salafun salih. Hendaknya tangan mereka dibelenggu, lalu diarak keliling di perkampungan dan pelbagai kabilah sambil diumumkan inilah hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang meninggalkan Alkitab dan As-Sunnah serta menukuni ilmu falsafah, yakni ilmu kalam. Ni siapa kata, tuan-tuan? Ni bukan saya kata lah. Ni Imam Syafi'i kata. Kerana pada zaman dulu, tuan-tuan, dia ambil semua ilmu falsafah ni, tuan-tuan sekalian, lalu meresap dalam ilmu akidah kita. Dia ambil semua, tak tapis langsung. Sebab tu ada satu perbahasan menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah, apabila kita membincang tentang adakah boleh kita mengambil manfaat daripada orang-orang barat, contohnya. Macam tu jugalah perumpamaannya, ni ilmu falsafah ni main daripada Yunani. Bagaimana hukumnya, boleh ataupun tidak kita mengambil manfaat ataupun ilmu daripada golongan barat ataupun pok-pok barat ni? Para ulama membagikan bahawa ada 3 kelompok sekurang-kurangnya apabila berinteraksi dengan barat ini. Yang pertama, mereka yang menolak secara total. Memang tak terima terus, main daripada barat, tolak terus. Dia kata ini daripada kapiak, tak terima terus. Sebab tu dulu pernah berlaku di Indonesia, apabila ulama-ulama kita, tuan-tuan sekalian, mengajak kepada belajar di sekolah. Sebab dulu ni, tuan-tuan sekalian, belajar hanya duduk saja. Tapi bila di sekolah ada kursi, dia kata kursi ni mai daripada orang barat, jangan, kafir. Punyalah tak terima langsung. Sebab tu ada orang tanya pada hari ini, perbezaan di antara pengajian umumi ataupun pengajian pondok dengan universiti. Bagi saya perlu kena seimbangkan di antara dua institusi ini. Kedua-dua institusi ini menyumbang ke arah perkembangan ilmu. Kenapa kita tolak di antara salah satunya? Tidak, tuan-tuan. Ada orang dia tolak terus, dosa dua universiti, sebab universiti ini mengajak kita ke arah kekufuran. La ilaha illallah. Berapa ramai tokoh-tokoh ulama kita, tuan-tuan sekalian, keluar daripada Jami'atul Azhar. Itu Jami'atul Universiti. Ya, keluar daripada universiti terkemuka di dunia. Tuan melihat saja bagaimana Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullah taala keluaran daripada Al-Azhar. Ya, Syekh Al-Ghazali, maka kitab Fiqh Sirah itu keluaran daripada Al-Azhar.
Syekh Hasan Hito hafizahullah taala, seorang ulama yang dalam mazhab Syafi'i, kelahiran Syria, pun keluaran daripada Jamiatul Azhar. Maka kalau tanya pendapat saya, di antara dua institusi ini perlu seimbangkan. Ya, jangan tolak dan jangan mempelekehkan di antara satu sama lain. Ada pok ni kata universiti ni tak betul, ada yang kata mengaji pondok ni tak betul dan sebagainya. Saya kira bahawa ini ekstrim. Ya, sebab tu Nabi sebut dalam hadis riwayatkan oleh Imam Tirmizi, Nabi kata halakal mutanatti'un. Nabi ulang salah samarat 3 kali, Nabi ulang kat sahabat, celakalah bagi orang yang melampaui batas. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, celakalah bagi mereka yang melampaui batas. Para ulama menyebut bahawa mutanatti'un humul mutasyaddiduna fi umurid dunya wad diniyah. Ya, ad-dunyawiyah wa diniyah. Mutanatti'un itu mereka yang melampaui batas dalam bab dunia, dalam bab agama pun. Dua-dua sekali tak terlepas tuan-tuan. Sebab tu muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang ada ilmu, Allah bagi akal kepada kita tuan-tuan sekalian. Kita kena pertimbangkan mana yang terbaik untuk agama kita dan mana yang tak elok untuk agama kita. Imam Syafi'i tegur tuan sekalian, ada pok-pok ni tuan-tuan, dia ambil terus falsafah Yunani ni bermasuk dalam ilmu akidah. Bahkan Imam Ahmad ibn Hanbal, ini pun juga seorang tokoh ulama mutaqaddimin, salafun salih yang lahir 300 Hijrah begitu ke bawah. Al-Imam Imam Ahmad ibn Hanbal berkata, orang yang menekuni ilmu falsafah tidak akan beruntung, dan para tokoh falsafah sama dengan orang-orang zindiq. Tu dia. Ni siapa kata? Imam Ahmad kata. Sama macam pok-pok zindiq. Pok zindiq ni lagu mana tuan-tuan? Mereka yang luarannya nampak Islam, tetapi hatinya tuan-tuan sekalian tak mau tentang Islam. Tak mau pun. Hati bukan nak pada Islam pun, tapi lidah saja nak Islam, Islam, Islam dan sebagainya. Ni kata Imam Ahmad, pok-pok falsafah ni. Cerita tentang Islam, tapi sebenarnya di perakhiran matlamat falsafah Yunani itu, ya, sebenarnya ia mengajak ke arah menjauhkan diri kita dengan Tuhan Rabbul Jalil. Itu dia tuan-tuan. Baik. Kemudian kata Imam Ibnu Jauzi rahmatullah alaih, bagaimana mungkin falsafah tidak dicela, di sementara golongan seperti Mu'tazilah berkata Allah mengetahui keindahan segala sesuatu, tidak mengetahui perinciannya. Nampak? Dia pergi tu. Dia mengkritik tentang ilmu Allah SWT. Golongan Mu'tazilah ni tuan-tuan, dia mau mempertikaikan ilmu Allah SWT. Dia kata ilmu Allah ni hadis, baharu. Kita belajar dalam ilmu akidah al-sunnah wal jamaah, ilmu Allah itu ialah qadim. Allah tahu, Allah boleh cipta, Allah nak cipta ke, Allah tak mau cipta, itu hak milik Allah, di bawah pengetahuan Allah SWT. Tetapi puak Mu'tazilah ni tuan-tuan sekalian, ilmu Allah ni tuan-tuan terbatas. Sehingga kan Allah tidak boleh mencipta, tidak ada maklumat benda yang akan datang, tak ada. Tu dia ingat Allah ni macam kita. Benda yang tak nampak dengan mata kepala kita, benda yang tak boleh cakap dan sebagainya, Allah tak tahu. Ini masalah. Sebab tu di antara kepercayaan Mu'tazilah, mereka tak percaya tentang hari kebangkitan. Nak percaya macam mana? Benda tu tak mai lagi. Benda tu tak hadapi lagi. Benda tu di antara perkara ghaibiyat yang apabila kita mati esok, waktu itulah Allah akan bangkitkan kita kembali, lalu duduk dalam satu alam yang lain. Tapi Mu'tazilah ni tuan-tuan, dia menggunakan akal saja untuk menafsirkan agama ini. Tak betul. Sebab tu di antara kepercayaan Mu'tazilah ni tuan-tuan, di antara ideologi mereka yang menyimpang ini, yang dipengaruhi dengan falsafah Yunani ini, di antara ciri-ciri mereka memperlecehkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tuan-tuan sekalian, Nabi tinggal dekat kita dua perkara. Kitabullah wa sunnatun Nabi. Nak faham apa yang ada dalam Al-Quran, ulama kata kena tengok Nabi habaq lagu mana. Nak faham Nabi habaq lagu mana, kena tengok para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menterjemahkan dalam kehidupan mereka.
Betul tak tuan-tuan? Kalaulah kita menolak para sahabat, seumpama Abu Bakar, Umar, Abu Hurairah dan sebagainya, seolah-olah kita menolak ahli sunnah wal jamaah. Kita menolak agama Islam, kita menolak syarahan yang disebut oleh para sahabat. Kita nak faham lagu mana tuan-tuan sekalian? Kadang-kadang kita baca hadis pun kadang-kadang kita tak faham, melainkan para sahabat yang tolong habaq dekat kita. Ya, menurut Abu Hurairah, berkata Aisyah, berkata Abu Bakar, ini peranan para sahabat. Tetapi golongan Mu'tazilah tuan-tuan sekalian, ini dalam kitab Ta'wil Mukhtaliful Hadis, ya, mengatakan bahawa didapati tradisi Mu'tazilah ini mereka langsung tidak menghormati dan menghargai kedudukan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tokoh-tokoh Mu'tazilah sering mengecam para sahabat dan merendah-rendahkan, ya, bahkan menuduh mereka sebagai golongan yang bermuka-muka dalam beragama. Senang ya tuan-tuan, buang sahabat, selesai. Ini puak-puak Mu'tazilah yang telah dipengaruhi dengan falsafah kalam ataupun falsafah ilmu Yunani ini. Ya. Dan ini di antara tokoh-tokoh bakal seperti Ibrahim An-Nazam, ya, salah seorang tokoh Mu'tazilah yang menuduh Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Mas'ud sebagai golongan munafik. Tu dia, munafik tu. Ya, Abu Bakar tuan-tuan, hak duk berhijrah dengan Nabi tu daripada Mekah pergi ke Madinah. Para sahabat yang sanggup memberikan diri dan hidupnya demi Islam, dia berkata gini pok-pok munafik. Ui, senang macam tu saja. Sebab tu hati-hati mana-mana ajaran yang mempelekeh dan menjatuhkan kredibiliti para sahabat. Kita hati-hati dengan ajaran ini. Ya, baru ni tuan-tuan sekalian, semalam saya pergi satu program di Padang Terap. Program malam berselawat di Padang Terap. Saya berforum bersama dengan pegawai agama Syekh Muzammil Padang Terap. Pada Syekh Muzammil, dia cerita satu poin. Ini pegawai agama Qadhi Padang Terap. Dia cerita pengalaman dia. Dia kata dulu di satu tempat di Kedah ni, kan, hati-hati, dia kata, kalaulah jenis duk panggil mai mengajak kat rumah, contohnya tok guru yang mai mengajak dekat rumah, yang dia takut nak bagi tahu maklumat sebenar kepada orang, hati-hati. Ini kata pegawai agama ni. Dia takut tuan-tuan sekalian. Sebab Islam ni tuan-tuan, nak takut apa? Islam ni perlu dicerita kepada semua orang. Betul tak tuan-tuan? Nak takut apa? Benda betul perlu dicerita di masjid, kata Qadhi Padang Terap. Nah, ilmu yang benar ni tuan-tuan, nak takut apa? Ya, ada satu tempat kami pergi serbu, kata dia. Kami pergi serbu, rupanya tuan-tuan, dia ajak benda-benda yang menyesatkan daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Rupanya dia buat dalam rumah dia ada pengikut hampir 70 orang, kata dia. Kan? Oh, takut tuan-tuan sekalian. Ya, kalau kata berani mai mengajak ni ataupun mai bagi tahu maklumat tersebut, kalau mana tu salah, orang boleh tegur. Kalau mana tu tak betul, ramai ilmuwan kita akan tegur maklumat yang salah itu. Kenapa ajak hanya kelompok kecil saja? Ya. Sebab tu saya sebut bahawa muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat jika ada ideologi ataupun pemikiran yang menjatuhkan kredibiliti para sahabat, ingat ini di antara ciri-ciri yang menyimpang daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Jaham bin Sahwan berkata, ilmu Allah, kekuasaan dan hidupnya adalah sesuatu yang baru. Nampak? Ini dia apa? Ilmu Allah ni ilmu baru, kata dia. Maknanya pengetahuan Allah tu terbatas. Nah, pengetahuan Allah itu terbatas. Ya. Abu Muhammad Al-Nukhbakhti menukilkan perkataan dari Jaham, Allah SWT tidak dapat berbuat apa-apa. Tu dia, hak ni lagi teruk. Hak ni lagi teruk. Dia kata Allah tak boleh buat apa-apa. Sebab pengetahuan Allah itu terbatas. Subhanallah. Islam ajak kepada kita, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah tahu setiap apa yang ada di bawah pentadbirannya.
Apa yang tersembunyi, apa yang terang-terang, apa yang ada dalam hati kita itu semua di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tuan-tuan, dan bab pada pagi subuh ni tuan-tuan cerita tentang bagaimana salah satu tipu daya iblis kepada puak-puak yang ambil ilmu falsafah ni tuan-tuan sekalian secara 100% lalu meresap dalam ilmu akidah tanpa memilih mana satu yang baik, mana satu yang salah. Sebab tu ulama-ulama kita saya sebut pada awal tadi, seumpama Abu Hasan Ali Al-Ash'ari dan juga Abu Mas'ud Al-Maturidi rahimahullah, dan ulama-ulama terkemudiannya tuan-tuan sekalian memain peranan untuk menapis mana satu yang betul, mana satu yang salah di sisi agama. Ya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Abu Ali Al-Jibai dan Abu Hashim serta orang-orang Basrah yang mengikuti keduanya berkata, sesuatu yang tidak ada itu adalah sesuatu zat jiwa substantif putih, kuning dan merah, sementara Allah SWT tidak mampu menjadikan zat sebagai zat, benda sebagai benda, dan dia hanya mampu mengeluarkan zat dari tidak ada menjadi ada sahaja. Maknanya benda yang dah ada. Sebab tu orang Mu'tazilah ni tuan-tuan, di antara ideologi mereka mengatakan bahawa ilmu Allah tu bersifat hadis, bukan bersifat qadim. Bila bersifat hadis, maknanya benda yang akan datang, benda yang tak ada lagi di depan kita, maka benda itu tidak dapat boleh Allah cipta. Seumpama dia wala alam barzakh, syurga, neraka, azab kubur, ini benda yang kita tak nampak dengan mata kepala kita. Tetapi ya, ahli sunnah wal jamaah mengajar kepada ilmu Allah itu bersifat qadim. Allah tahu sejak azali lagi maklumat-maklumat yang akan datang di bawah ilmu Allah SWT. Ini tuan-tuan. Tapi puak yang hanya menafsirkan menggunakan akal dalam bab perkara ghaib ini, maka puak-puak inilah yang jauh dan menyimpang ahli sunnah wal jamaah. Dalam konteks kita pada hari ini, mungkin kita tak sebut dah tentang Mu'tazilah ni, tetapi ciri-ciri dia punya kesan-kesan yang ada, kita akan tengok beberapa doktrinisasi ataupun ideologi yang baru, seumpama puak-puak liberalism, sekular, pluralism dan sebagainya. Ini ideologi yang baru yang kononnya mereka memperjuangkan Islam. Ya, kononnya, tetapi sebenarnya mereka jauh dan menyimpang daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Puak-puak liberal ni tuan-tuan sekalian, puak-puak pluralism ni, dia menyamakan agama Islam dengan agama yang lain. Dia samakan ada. Ini di antara tipu daya iblis, khususnya dalam bab akidah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, takat tu dulu perkongsian kita pada pagi subuh ni. Jadi Imam Ibnu Jauzi ni tuan-tuan sekalian, dia nak habaqkan kepada kita bahawa dalam bab akidah ni kita kena belajar. Kita kena mengaji, kita kena menuntut ilmu supaya kepercayaan kita itu kepercayaan yang betul. Sebab tu ada seorang sahabat Nabi, saya pernah kongsi dalam beberapa tempat hadis tersebut dari riwayat Imam Tirmizi tentang amalan yang menyebabkan masuk dalam syurga. Nabi kata ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, beribadat kepada Allah dan jangan mensyirikkan Allah SWT. Dalam arti kata yang lain, Nabi nak ajak bahawa pentingnya untuk kita jaga akidah kita. Aidah tuan-tuan. Sebab tu Ibnu Jauzi dia bermasuk dalam kitab Talbisul Iblis ini supaya kita berhati-hati dengan i'tiqad dan kepercayaan kita, supaya i'tiqad kita ini diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, dekat tu dulu perkongsian subuh kita pada pagi ini. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan bahas lagi bagaimana tipu daya iblis kepada puak-puak yang disebut sebagai puak Mu'tazilah, ada sikit lagi, dan juga Khawarij. Kita akan masuk dalam sekalian. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
Walhamdulillahirabbil alamin.